Okey, ini adalah graphic card yang guna chipset Nvidia terbaru iaitu RTX 4070 Super. Actually, Nvidia keluarkan RTX 4070 Super ni untuk isi kekosongan di antara RTX 4070 yang biasa dengan RTX 4070 Ti. Saya dah test graphic card ni. Nvidia dia sasarkan graphic card ni kepada golongan gamers 2K, resolution 2K, tapi saya test dengan 4K, tak ada masalah. Persoalannya sekarang, adakah berbaloi untuk kita beli RTX 4070 Super ni atau stay dengan RTX 4070? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. First kali saya nak ucap terima kasih kepada Asus Malaysia sebab bagi saya peluang, bagi saya pinjam Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition ni. Untuk makluman anda, Dual Edition adalah model graphic card Asus yang murah, tapi Asus dia tak kompromi dari segi performance. Walaupun dia murah, dia punya performance mantul guys. Nanti saya tunjuk kepada anda. So, jom kita unbox, kita tengok apa yang kita akan dapat kalau kita beli Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition ni. Okey, sebenarnya saya repack balik lah, saya dah buka. First kali kita akan dapat, saya tak pasti ni apa, saya nak patahkan, nak sambung-sambung, saya tak tahu Asus Malaysia bagi ke tak, so kita tinggal macam ni sahaja. Kemudian dia bagi satu kad kepada kita untuk tunjuk dual, which is dia ada describe sikit lah apakah itu dual edition. Lepas tu untuk pengetahuan anda, RTX 4070 Super ni dia punya sambungan power supply tu dia pakai PCIe 5 ATX 3. Lepas tu dia bagi warranty card, dia bagi juga kepada kita quick start guide. So, masa nak buka, nak ambil graphic card ni, sebab dia punya packaging macam ni kan, saya ingat kita kena koyak dia punya plastik ni. Saya ingat macam tu lah mula-mula. Lepas tu barulah saya perasan Asus ada bagi kepada kita step by step macam mana kita nak ambil graphic card dari dalam plastik dia ni, which is sebenarnya simple sahaja. Kita just tarik dekat bawah ni, then kita dah boleh tarik dia punya graphic card keluar. So guys, ini dia Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition. Dia adalah graphic card yang size dia 2.5 slot macam tu. Jadi dia tak makan space yang besar sangat. Kalau anda nak buat satu setup yang kecil, boleh sangat lah. Lepas tu anda boleh tengok ada branding GeForce dekat sini, ada Asus. Dia punya frame ni dari plastik. Yang menariknya, bahagian atas ni semi transparent, kita boleh tengok bahagian dalam dia. Kemudian di bahagian bawah ni totally plastik. Dia punya surface pun Japanese made, dan ada dia punya branding dual dekat sini, ada space and ada something lah, saya tak pasti dia punya nama ni macam mana. Dari bahagian tepi anda boleh nampak dia pakai yang ni sebenarnya dia pakai metal, and dia punya backplate pun dari metal. Tujuan dia ada dua guys. Yang pertama dari segi protection tu sendiri, yang kedua dari segi heat dissipation. So untuk kipas dia ni dia pakai dual bearing punya, jadi dia punya putaran tu memang smooth gila. Plus dia ada 0 decibel punya sistem, yang mana dia punya kipas ni takkan berpusing kalau suhu tak cecah 50 darjah. Lebih sikit je, 51 darjah, maka dia akan berpusing based on kita punya kegunaan lah. Dan anda boleh tengok dari tepi dia punya heatsink. Lepas tu di bahagian belakang dia punya backplate ni, di bahagian paling hujung ni dia ada lubang supaya udara dapat keluar ikut atas. Ini dia punya cooling system lah. Seterusnya dari segi input output connection, dia pakai steel dekat sini, jadi tahan karat. Ada 3 DP and ada 1 HDMI standard untuk mana-mana graphic card 2023 dan juga 2024. Last kali dia punya power supply ni dia pakai ATX 3.0 PCIe 5. Dia actually ada bagi kepada kita adapter biasa tu, tapi sebolehnya anda beli je power supply macam contoh FSP Hydro G Pro yang ada PCIe 5 ready ATX 3.0 tu. Harga pun dah tak mahal sekarang. Sebelum saya tunjuk kepada anda performance Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition ni, saya tunjuk dulu jadual perbezaan dia punya spesifikasi antara RTX 4070 non-super dengan RTX 4070 Super. Untuk pengetahuan anda, harga pelancaran RTX 4070 dengan RTX
4070 Super adalah sama, iaitu 600 USD. Dan saya tak bandingkan dengan RTX 4070 Ti sebab yang pertama, harga dia dekat Malaysia memang besar gila gap. Memang mahal guys. Lepas tu dia akan diganti dengan RTX 4070 Ti Super. So dari jadual ni kita boleh tengok yang ada 2 part sahaja Nvidia improve dekat RTX 4070 Super, iaitu dekat dia punya CUDA core dan juga dia punya TDP. CUDA core untuk RTX 4070 Super ni gila padu. Wah, kau punya improvement sekitar 22% dah menghampiri RTX 4070 Ti. Lepas tu dia punya TDP tu ada besar sikit 20 watt. On paper performance RTX 4070 Super ni sepatutnya lagi padu compare dengan RTX 4070. So ini graph gaming yang saya dapat untuk Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition. GPU ni saya pair dengan prosesor terbaru dari AMD, iaitu Ryzen 7 7700X. Walaupun graphic card ni Nvidia keluarkan untuk tackle gamers 2K kan, tapi alang-alang saya punya monitor tu 4K resolution. Saya just test dengan 4K resolution. Anda boleh tengok yang graphic card ni walaupun kita main dalam keadaan 4K higher setting ataupun ultra setting, dia dapat deliver job dia dengan sangat-sangat bagus. Untuk game AAA kita boleh main dengan 60 FPS. Let's say anda nak main dengan monitor yang high refresh rate dan anda rendahkan resolution dia kepada 2K seperti mana Nvidia expect ketika keluarkan graphic card ni. Ini pula graf perbandingan antara RTX 4070 Super dengan RTX 4070 yang non-super, RTX 4070 Ti dan juga RTX 4080. Untuk makluman anda, setup untuk setiap graphic card tu, macam dia punya processor, dia punya RAM dan sebagainya, totally berbeza. Yes, saya akui yang dia berbeza, cuma saya tunjuk juga graf ni supaya anda dapat gambaran kasar performance untuk RTX 4070 Super macam mana. Sorry lah sebab saya memang tak ada dedicated rig untuk test graphic card ni. Biasanya bila saya ada processor, bila ada motherboard, saya terpaksa jual dia untuk beli model yang baru. That's why saya punya benchmarking punya rig ni tak sama untuk setiap graphic card. But yes, sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anda, graf ni saya tunjuk untuk anda dapat gambaran kasar performance RTX 4070 Super dengan graphic card lain. Lepas tu dari segi thermal performance, yang ni betul-betul sembang tentang Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition, which is untuk sebuah graphic card yang ada 2 kipas. Performance thermal Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition ni memang mantul lah. Kita patut bagi kredit dekat Asus. Kalau kita set dia punya kipas tu kepada auto, dia punya suhu bila kita main game betul cecah 70 darjah. Tapi kalau kita set dia punya speed fan 80% dan ke atas, anda boleh tengok sendiri untuk game God of War tu, dia punya suhu tak cecah 60 darjah pun. Berlaku kita kata penurunan yang signifikan gila, drastic guys. That's why bagi saya thermal performance untuk Asus GeForce RTX 4070 Super Dual Edition ni mantul. Sebagai kesimpulan, pernah tak anda dengar teori Nvidia flop mengikut tahun? Basically teori tu mengatakan kalau Nvidia keluarkan graphic card yang mantap gila pada tahun ni, the next year, the next model should be biasa-biasa sahaja, so-so sahaja guys. And saya rasa teori tu betul sebab masa Nvidia keluarkan RTX 4000 series, dia punya improvement, dia punya produk tu gila mantap guys. Tapi bila RTX 4070 Super ni, dia punya improvement tu tak signifikan sangat. Dia macam Nvidia just nak refresh balik kewujudan dia di dalam otak pengguna. Dia nak bagi tahu yang aku wujud lagi, aku ada produk baru, something like that. And performance dia kalau kita compare dengan 4070 tak beza sangat. Yes, saya tak nafikan yang CUDA core untuk RTX 4070 Super ni mantap gila. Kalau kita guna untuk editing, kita guna untuk rendering 3D dan sebagainya, yang ni sepatutnya lagi mantap compare dengan 4070. Dari in term
term of gaming, saya cakap in term of gaming, anda boleh nampak sendiri based on graph yang saya tunjuk tadi, perbezaan dia tak ketara sangat. Plus dekat Malaysia ni dia punya perbezaan harga tu drastik gila guys. Sebelum saya record video ni, saya dah check Asus GeForce RTX 4070 Super ni dual edition kita boleh dapat pada harga 3399. Then kalau kita tengok RTX 4070 yang biasa brand lain berbeza, paling murah kita boleh dapat ialah 2899. Perbezaan yang besar gila guys. Kalau beza 100-200 tu saya macam boleh pejam mata lagi lah. Okey, kita angkat yang baru sebab dia punya CUDA core tinggi, TDP tinggi tu sebenarnya ialah relatif sikit kan, subjektif sikit, tapi CUDA core dia tinggi untuk orang yang edit video, ya ini adalah satu advantage untuk saya kan. Tapi dengan perbezaan RM600, 500, 700, saya jujur bagi tahu saya tak boleh nak tolak lah. Saya akan go for the cheaper one. To be honest, memang macam tu lah. Apa-apa pun, terima kasih kepada Asus Malaysia sebab bagi pinjam GeForce RTX 4070 Super Dual Edition. Kalau anda nak beli RTX 4070 Super, salah satu option terbaik yang anda ada dalam pasaran sekarang ialah RTX 4070 Super Dual Edition dari Asus ni lah. Harga dia pun boleh kata nice, lepas tu dia punya gaming performance okey, dan dia punya thermal performance pun mantap. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.